Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa belajar benda yang baru tadi dengan Tuan Haji? Ada benda baru belajar tadi, ya? Okey. Wah, dia dah expert lah, boleh tahan lah. Okey. Hari ini saya nak ceritakan tentang sifat-sifat wang kertas dan juga kenapa wang kertas ni zalim. Dia tahu tak kenapa wang kertas zalim? Tak nampak lagi kan? Ya. Salah satu kezaliman wang kertas adalah benda ni yang kita panggil inflasi. Tahu tak inflasi? Pernah dengar? Okey. Tapi inflasi ni you boleh nampak tak? Tak boleh. Boleh rasa tak inflasi? Boleh pegang inflasi? Boleh dengar? Tak boleh kan? Inflasi ni satu konsep macam you tahu benda ni wujud tapi tak berapa clear. Dan di sekolah atau di universiti pun tak berapa diajar sangat pasal inflasi sebab dia tak nak you semua tahu. Orang tak nak you tahu pasal inflasi. Kalau you selalu fikir pasal inflasi, kerajaan ada masalah lah, ya? Nak buat dia punya projek-projek semua susah. So saya bagi secara ringkas lah supaya you boleh nampak apa tu inflasi lah. Saya suka bagi contoh ni untuk dalam tahun 70-an kan, kalau ada orang yang baru graduate, yang baru lepasan universiti, kata lepasan universiti luar negeri, start bekerja tahun 70-an, rasa-rasa berapa gaji sebulan? Dahsyat tu. Tahun 70-an dalam ayat ni 800 je kan? Ya, okey. Sebulan. Katakan this person, ya, dia bekerja 40 tahun sampai pencen. Katakan dia pencen, dia dulu mungkin kerja dengan kerajaan, sebab dulu tahun 70-an kerja dengan kerajaan lumayan, betul tak? Ya? Tapi sekarang kerja dengan kerajaan lumayan tak? Tak ada, gaji imbuhan pun tak naik, tak ada baik, dah bertahun-tahun tak naik. Sekarang ni gaji fresh graduate berapa? Bulan 2000 plus minus. 10 tahun lepas gaji fresh graduate berapa? 2000 juga. 16 tahun lepas, kan? 10 tahun lepas 2000 juga. Saya graduate tahun 1999, gaji 2000. 5 tahun sebelum tu pun 2000 juga. So macam dah 16 tahun gaji fresh graduate, kat tampuk tu RM2,000. RM2,000 16 tahun lepas boleh beli banyak barang tak? Hari ni RM2,000 boleh beli apa? Gaji sebulan? Motor pun nak kena berhutang berbulan kan? Okay. So katakan this person dia bekerja, dia kerja keras, dapat naik pangkat sampai jadi GM. Masa dia sebelum 2010 dia pencen. Tapi sebelum dia pencen, dia last position dia general manager. Rasa berapa gaji general manager? Nanti average sekarang ni 20. I give you source lah, you boleh cari dekat Malaysia Employer Federation punya website lah. All this statistic, real statistic. Best tak? Kencang tak gaji RM20,000? Nampak macam okey kan? Ada sini yang dah capai gaji RM20,000. Actually kat luar tu tak ramai lagi yang berada boleh capai gaji RM20,000 kan? Ya. Nampak macam okey daripada secara kasar you nampak okey. Tapi bila saya bagi lagi satu reference point, you akan nampak sebenarnya gaji RM20,000 ni lagi teruk, ya. Bila kita cakap pasal dinar dirham, precious metal, emas perak, orang suka beli emas perak. Bila dia beli emas perak, dia selalu fikir pasal ini melindungi kalis inflasi. Banyak Cina, orang Yahudi, orang India suka beli emas sebab secara fitrahnya, brain naturally dia tahu benda ni kalis inflasi. So bila kita cakap pasal inflasi, selalunya emas dan perak is in the picture dalam satu gambaran. Okay? Saya nak bagi reference point emas sebab emas ni selama 5,000 tahun
dia akan revalue. Kalau kita cetak wang kertas, emas ni akan selalu cari keseimbangan, equilibrium dengan inflasi ataupun berapa banyak wang kertas yang dicetak. Lagi banyak wang kertas dicetak, lagi tinggi harga emas akan ikut, ya, sebab inflasi. Lagi banyak mata wang, lambatkan mata wang di pasaran, harga emas pun akan ikut. Naturally susah dia nak kontrol. So sekarang saya nak bagi konteks tahun 70-an, harga emas time tu kan RM84 1 troy ounce. Okay, 1 troy ounce besar dia macam ni. Okay, actually dia macam ni jugalah kan. Ini perak, kalau you boleh bayangkan ini emas kan. Kalau you tengok kijang emas dia jual 1 troy ounce. Dia besar macam ni. Okay, time tu 70-an RM84 je. So berapa keping boleh beli dengan sebulan gaji? 10 lah, 10 pieces lah. Okay, siapa tahu harga emas tahun lepas 1 troy ounce kat Malaysia, kijang emas RM4,800. Ni harga kijang emas average tahun lepas. Okay, berapa keping boleh beli yang gaji sebulan dia? So dia kerja 40 tahun, makin kaya atau makin miskin? Miskin. Nampak macam makin kaya. Wah, gaji naik, tiap tahun naik, ada imbuhan semua. Tapi sebenarnya kalau you compare dengan harga emas, makin lama makin teruk, makin miskin. Inilah satu penipuan yang kita nampak. You sedar tak? Sedar tak? Tak sedar tak? Kalau you tahu harga dah makin lama makin naik, baju kedai mamak makin naik, tapi you tak pernah tanya dari mana datangnya inflasi. Tahu tak dari mana datangnya inflasi? Apa, nanti saya tunjukkan. Okey, ini zalim tak ni? Zalim ah? Penindasan tak ni? Saya akan tunjuk dia sebenarnya ada satu penindasan. Okey, ni konteks saya bagi ya. Inflasi ya. Okey, pernah terfikir tak dari mana asalnya datang wang kertas ni? Macam mana terjadinya? Okay, saya bagi a brief history lah, secara ringkas dan cepat lah. Zaman dulu bila orang nak berniaga, dia memang guna dinar dirham. Katakan zaman even zaman sebelum Rasulullah juga, zaman Nabi Isa pun ya, dia gunakan dinar dan dirham ya. Tapi kebanyakan orang berniaga dulu dia guna caravan. Dia kadang ada bawa dia punya wagon ya, dia travel in group. Dulu kat Padang Pasir ni kena travel in group, sebab kalau travel seorang senang kena samun. Tapi travel in group pun kadang-kadang kena samun juga ya. Kat situ dulu ada lanun darat dan lanun laut. Okay, so peniaga-peniaga katakan kat Pasar Madinah, kadang-kadang pun ada juga orang yang duduk songlap dia punya duit. Tak pernah tahu mana saya pergi duit, hilang. Kerana tengah perjalanan pun kena rompak. So banyak peniaga-peniaga, trader dulu, dia frustrated tau. Kerja punya keras, wang emas aku telah hilang ya? So datang orang Yahudi ni bijak gila. Orang Yahudi zaman dulu dia memang terkenal dengan dia punya trade. Siapa boleh pas kat Tuan Haji? Kacau. Dia sekat saja thought process dan tak kumpul. Mana saya tadi? Orang Yahudi, Jew kan? Dia the jeweler. Nampak? Jeweler, dia tukang emas. Dia tukang buat batu permata, buat cincin, buat rantai, semua benda-benda yang berkaitan dengan logam, dengan emas. Sebab tu kalau you tengok lah orang Yahudi, nama dia Goldberg, Silverberg, Copperfield. Perasan tak? Bukan iceberg lah, okay? Alright. So Mr. Goldberg, kita Mr. Goldberg Mr. Goldberg tukang emas. Dia berniaga, dia jual emas. Dia perhatikan orang selalu komplain asyik hilang emas, dia kena rompak. Bukan semua lah, mungkin small percentage ya. Dia pula ada bilik kebal lah.
Zaman dulu pun dah ada lah dia punya, dekat tempat dia ada satu bilik kebal. Dalam bilik kebal ni, vault ni ada banyak kotak safety deposit box. Ya, ada banyak. Macam ni ya. So dia fikir-fikir, aku cuma at any one time, emas aku pun bukan banyak sangat, aku mungkin guna sikit je. So dia ada spare capacity. So dia fikir, this is another business income. Dia boleh sewakan dia punya safety deposit box. So zaman dulu pun dah ada safety deposit box. So zaman dulu pun dah ada multiple stream of income, saluran pendapatan banyak channel. So channel pertama dia jual dia punya jewellery. Saluran kedua dia dapat daripada sewakan peti simpanan. So orang ini pergi ke pasar, kata, wahai trader, you don't have to worry, you tak payah risau lagi dia maju kehilangan. You simpan untuk working capital cukup, yang lebih tu simpan sama saya bagi resit. Saya bagi resit. Simpan wang emas, saya tulis, saya bagi resit. Macam you hantar baju kepada laundry, dry cleaner bagi you resit. Yang berharga resit ke baju tu? Baju. Okay. Macam ni juga, dia bagi kertas resit lah. Lepas tu yang berharga tu mana? Kat sini. Ni berharga tak? Tak. So Mr. Goldberg kata, tak apa, you guna resit ni bila you, dia kata dekat Manila, bila you balik Mekah ataupun turun ke selatan ke Yaman untuk berniaga, dan bila you datang balik next season, musim yang kalau dia di atas musim panas kan, musim panas yang seterusnya, you boleh keluarkan balik lah. So maknanya you tak bawa banyak sangat. Nanti kan kalau kena rompak susah, baik simpan sikit dulu. Lepas tu itulah ceritanya resit-resit ni. Lagi satu, orang yang ni duduk perhati. Lepas berapa lama dia perhati, resit ni bertukar tangan. Macam Ghazali kita kata, so saya ada satu dinar dekat Mr. Goldberg punya peti besi, saya nak beli barang ni, boleh tukar. So dia resit bertukar tangan. Okay. Lepas tu orang yang ni pandai matematik, betul tak? Yang ni memang pandai berjewellery, dia pandai matematik. Kalau you nak berniaga, nak to be successful in business, you kena pandai matematik. Dia tengok reserve ratio. Okay. Dia tengok dalam sesuatu masa tu hanya 10% orang akan datang dengan kertas tu untuk tebus wang emas. Sebab dia dapat idea untuk buat bisnes stream of income nombor 3, untuk dapatkan saluran pendapatan nombor 3. Okay. Dia kata, kalau at any one time sebenarnya 10% saja orang minta, maknanya aku boleh cetak ekstra, orang tak tahu pun. Betul tak? So dia duduklah dekat dia punya, dekat basement dia, cetak. Lepas tu dia pergi pasar. Wahai trader, you nak personal loan tak? You nak kembangkan bisnes you tak? Or do you want a line of credit? Dulu tak ada credit card, kata, you want a line of credit? Saya bagi you kertas plus riba, interest. Itu boleh tak saya buat macam tu? Tak ada emas cuma ada 10% je, tapi dia cetak lagi ekstra kertas. Kertas tu sebenarnya tak dibelakangi oleh emas yang cukup. Faham tak? Dia tahu cuma 10% saja orang akan ambil. Dia kata orang tak tahu, cuma saya saja tahu. Saya cetaklah ekstra kertas. Lepas tu kertas ni saya pergi ke pasar, bagi loan, pinjaman campur bunga lah kan. Sebenarnya kita buat dekat Malaysia ni, kita panggil faedah, panggil bunga. Macam mana tu? Ini tipu hela orang bank. Cuba kalau dulu dia kata, okay, you dapat duit dalam simpanan dapat riba, you nak tak buka simpanan dekat bank?